Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi. Lanjutan daripada hukum solat yang kanak-kanak 7 tahun, mumayyiz 7 tahun, mumayyiz dan 7 tahun, kewajipan bagi wali kanak-kanak menyuruh solat. Dan kewajipan bagi wali kanak-kanak jika umur 10 tahun tak solat, boleh tahap sampai dipukul untuk ajar adab dia. Dan tak semayang tu satu hukum, termasuk dalam dia macam mana kita bicara dulu. Jika dia semayang tapi dia tak jaga syarat-syarat dan rukun dia, buat dengan lebih kurang wudu, istinja dia, semua tu naklah disempurnakan. Macam mana sempurnanya semayang yang perlu dijaga oleh orang dewasa. Seperti mana hukum solat tu, kasaumin. Solat ni dia wajib wali kanak-kanak suruh macam tu. Macam mana kasaumin, seperti mana puasa. Puasa pun kanak-kanak 7 tahun dah diasuh, disuruh, dan 10 tahun kalau tinggal boleh dipukul. Dobit dia gitu. Cuma dobit puasa ni, pasal puasa dia melibatkan meninggalkan makan. Ada orang yang kata dewasa, apatah lagi kanak-kanak kan, bila dia tak makan sampai hitam-hitam bibir kan. Pengalaman kita duk suruh anak-anak puasa macam tu lah, nak ajar-ajar dia puasa kan. Dia nak puasa, tambah kita bagi galakan apa, nak bagi hadiah apa, kadang-kadang dia punya tahan lapar tu sampai pucat-pucat bibir. Bukan pucat, hitam lah. Dia punya tak larat tu. Syarat untuk jadi wajib suruh dalam bab puasa ni, ataqahu, yang mampu ia, faham tu, mumayyiz tadi, yang domain kepada mumayyiz lah. Hu akan saum. Baik, fa'inahu, bahawasanya mumayyiz tadi yu'maru bihi, disuruh mumayyiz bihi bisaumin lisab'in, bistikmal lisab'in, dengan sebab sempurnanya 7 tahun, wa yudrabu alaihi, dan boleh dipukul alaihi ala tarkihi, dia tak meninggalkan puasa, li ashrin ay listikmali ashrin, dengan sebab sempurnanya 10 tahun. Dan bab tahun-tahun ni, kaedah syarah kita mesti rujuk pada tahun Qamariyah, bukan tahun Syamsiah. Kas-salati, macam mana hukum solat lah. Jadi macam mana hukum solat, rukun syarat, puasa pun sama lah. Segala rukun syarat yang kita nak suruh dia jaga puasa tu, macam mana orang dewasa juga, dari segi sempurnakan rukun syarat dia. Satu kita kalau dah dapat asuh daripada orang tua kita tu, yang buat niat apa, seawal-awal kita, sekecil-kecil kita dah, orang kata apa, expert dah kan. Apa itu sawma qadin an ada'i fardi syahri Ramadan aziz alhamdulillah ta'ala. Terror kan lah, apa, kecil-kecil lagi kita dah diasuh benda-benda macam tu, memudahkan kita untuk melaksanaan ibadat tersebut. Itu juga nama itu sawma syahri kullihi hadis sanati lillahi ta'ala, puasa sebulan. Kira Imam Malik, kalau kita dapat asuhan yang macam tu, kita akan lihat semua tu dah dimudahkan oleh para ulama, tutup guru kita, mak ayah kita, orang tua kita dulu, untuk kita buat pelaksanaan ni. Baik. Wa hikmatu zalika tamrinu. Jadi yang ni dia sebut satu perkataan, apa pasal nak suruh kanak-kanak ni, pasal dia tak wajib, dia baligh baru wajib. Tapi 7 tahun, 10 tahun dah ada suruhan, dan sampai tahap 10 tahun tu boleh pukul. Hikmatu zalik, demikian tu amris sabi, yang tu buat amrus sabi lisab'in wa yudrubu 'alaiha lali ashrin tu, atau al-mazkur minal hukum, kembali dari situ sana domain tu. Hikmatu zalik al-mazkur minal hukum, hikmah dia at-tamrinu adalah tamrin, kita nak latih dia, ajarkan dia dengan ibadat. Satu, kalau kita dibesarkan dalam keluarga yang segala-galanya dah ditamrin sejak kecil, oh Masya Allah, balik tu tak ada apa lah, baik ilmu, amal. Contohlah kan, kita daripada kecil Quran dah hafal, contoh kan. Sembahyang memang jaga lawan lagi lah. Puasa bukan puasa fardu Ramadan je, habis semua diasuh dah. Isnin, Khamis, pantang dengan Isnin je puasa, pantang dengan Khamis je puasa, pantang dengar aja Muharram puasa, pantang dengar aja hari Ashura, Tasu'a, lepas tu hari Arafah, hari Tarwiyah,
Bahkan 10 Zulhijjah daripada 1 puasa. Hari sud, hari putih, hari gelap. Semayang pula, bukan je semayang fardu, semayang sunat dah dilatih dah. Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, bangun malam, qiyamul lail, semayang tasbih. Kalau kita dah diasuh daripada kecil macam tu, masya-Allah, balik-balik ni apa? Tak ada perlu kata apa kita nak perlu mujahadah susah-susah dah. Cuma dia ada satu tahap apa dia, pasal bila balik ni selalu bila baru berakal, nak belajar, nak memahami tarbiyah dan ibadat yang kita dah latih tu, supaya penghayatan tu ada. Pasal budak-budak ni bila latih bagus, tapi bila tak ada penghayatan nanti dia tinggal. Hampa saya tak tahu. Kita ada benda kecil-kecil dulu kita dilatih tak? So, kita buat misal contoh mudah lah. Kita misalnya kalau kita tak belajar dulu, kita belajar semayang, belajar apa? Daripada kecil dah dilatih doa iftitah, rukuk, subhana rabbil azim wa bihamdi, tak pernah tinggal. Bila belajar macam mana? Yang ni sunat aja. Ya. Habis lebuh tinggal. Tak ada baca apa pun, surah apa tak tinggal. Dulu tak ada semayang yang tak baca surah. Pasal dah dilatih. Jadi apa masalah kita ni? Kita tak ada further information dan taklimat tarbiyah dan asuhan untuk menghayati apa sebenarnya latihan yang kita dah dapat tu, supaya dia boleh dikekalkan. Latihan dah cantik lah. Satu kita kalau kita perhati kita kelemahan tu lah. Ada benda latihan-latihan dah baik kan. Macam kita duduk pondok, buat misalnya kita sebut bicara tu, kita kat pondok latihan banyak lah, bagus, serban, jubah, waktu semayang, waktu mengaji, adab apa semua jaga. Naik bas lebuh, kopiah lebuh, serban lebuh, jubah lebuh. Siap baju t-shirt dah kat belakang, kat dalam. Naik bas buka, tinggal baju t-shirt dia. Kopiah pun dalam poket, pun dalam beg. Tak ada pakai lah, pakaian macam tu. Jadi apa? Tak makan aja lagi. Kasar sikit lah. Na'udzubillah. Yang ni masalah-masalah yang berlaku kat kita lah. Kalau kita tengok kat luar tu suka satu hal, bahkan kat kita sendiri. Itu kalau saya sebut dalam konteks kita memang dah menerima asuhan daripada kecil, tapi tak tahu nilai dia. Terbalik pula, ada orang daripada kecil tak pernah diasuh semayang, puasa, maksiat, contoh bahasa itu, isap okok daripada kecil. Main-main tempat macam ni baru mengaji. Dia akan rasa boleh, leganya boleh semayang, leganya boleh tinggal isap okok, dia boleh leganya pakai serban. Tak tinggal lah. Puak ni pula jadi bagus. Terbalik pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu jangan jadi macam tu lah, terbalik hal tu. Sepatutnya macam mana? Dah diasuh dari kecil lah sampai carry on sampai tu besar. Kita tak nak berlaku macam mana kalau kita belajar lah hadis 40 tu kan, yang buat takdir apa tu. Ada orang yang daripada kecil taat sampai hujung nak mati dia, pasal dah terdahulu takdir pada dia kan, ada bab-bab bahal macam tu. Mati su'ul khatimah. Ada yang terbalik pula, wasiat apa-apa, tapi hujung akhir umur dia mati dalam keadaan taat. Yang tu nak sebut dari sisi kebarangkalian berlaku yang memang ada. Satu, kena jaga sangat. Kita ni dalam keadaan walaupun boleh taat, belum tentu taat kita boleh kekal. Satu, kena duduk bawah pimpinan guru, duduk dalam jamaah, sentiasa istilah khauf roja, mengharap pada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala, walaupun kita istilahnya dah dapat satu kedudukan dari segi boleh taat katalah itu, tapi jangan berpuas hati dengan ketaatan dan status yang kita ada. Bahkan sentiasa rasa fakir berhajat, mengharap, bahkan tak pernah rasa berpuas hati dengan apa yang kita ada. Yang kena mengaji lagi, belajar lagi, khasnya untuk mengenal diri dan macam mana nak ada interaksi dan hubungan dengan Allah Ta'ala, supaya kita ni makin taat, makin rasa fakir dan berhajat, makin rasa takut. Pasal ada orang yang dia makin tambah ibadat, makin takabur. Alhamdulillah. Makin mengaji, makin buah, makin liar. Alhamdulillah. Memang ada macam tu. Itu masalah. Itu masalah. Kalau tidak, tak ada hadis Rasulullah pernah sebut kan. Kalau hadis ni masyhur, kita ngaji, kita tasawuf sebut, kita man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa mu'dan. Siapa yang tambah ilmu tapi hidayat tak tambah. Ngaji, kau pandai, tapi taat tak tambah. Bahkan taat yang ada kau kurang. Qobliyah ba'diyah dulu ada je, tak ada lah sekarang. Dulu ada juga duha, tak pasal dah duha sekarang. Kira motor je. Tahajud dulu ada juga, witir apa, semayang hajat lah apa-apa. Main kau besar, kau pandai macam mana, sunat aja pun habis, tinggal ni.
Bangun subuh pun lambat. Kata dia semayang juga. Nampak? Dia jadi kerah hati macam tu. Na'udzubillah. Satu kena jaga. Jadi asal saya nak sebut tu, hikmah latih kanak-kanak tamrin. Dan kena jaga juga pasal tamrin tu belum menyebabkan dia matang dengan latihan yang ada pada dia. Satu, kena ada lanjutan pembelajaran dia dan kena asuhan dia khasnya. Asuhan bab batin. Khas, kalau saya sebut sekali lalu lagi lah kan, yang ni bab solat, bab puasa. Macam kita belajar sifat 20 orang. Kadang-kadang dia kecil, duk biasa mengaji. Sifat 20 ni terror. Tapi tak tahu nak gimana. Nak bawa ke mana sifat 20 ni? Duk belajar ta'aluk, terror semua. Sebut je salbiah nafsi amak ni, mana kerpuk-kerpuk. Semua pembahasan tauhid semua tahu. Tapi kita tak tahu nak buat pergi mana. Ilmu tu nak buat apa? Boleh faham la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la mawjuda illallah, la masyhuda illallah. Semua takdir kalam ni khabar ni mahzuf katalah. Nahu ni terror. Tapi tak diasuh untuk jadi taat tu. Alhamdulillah. Yang kita diajar ada ilmu, lepas tu satu latihan lagi amal, lepas tu nak istilah ta'akulkan apa amal kita buat. Pasal kanak-kanak ni dia memang tamrin berpi bahasa itu tak. Untuk macam mana dia nak rasa lazat ibadat dia, dia kena mengaji, faham, macam nak sebut, faham dan ada hubungan dia dengan Allah Ta'ala, dengan tu baru dia boleh akan jaga ibadat dia. Bahkan apa yang ada pun dia jaga satu, bahkan dia akan tambah. Jadi kalau tak ada kat kita tu, maksudnya kita baru proses tamrin. Kita jangan rasa bangga kita dah lepas lah, pasal berjaya dah duduk dalam latihan yang baik. Belum tentu ni. Pasal baru tamrin, belum istilahnya sedarah sedaging lagi yang kita, belum jadi kita lagi. Contoh kot, belum, ini adalah ibadat aku, ini aku buat pun dengan hati sanubari, datang daripada hati aku, dengan taat dan kenal, faham, ta'akul aku, faham siapa aku, siapa Allah Ta'ala. Dengan tu kita taat. Kita belum buat ibadat sampai tahap tu, kita baru dalam latihan. Mana baru latihan, belum apa-apa pun lagi. Jadi hikmah kanak-kanak tamrin lah. Satu nak sebut je dah. Saya nak sebut tu kan, pasal kita dah dapat nikmat tamrin tu, alhamdulillah. Tambah daripada kecil biasa kena pukul, tak semayang, tak puasa, curi makan, katalah itu. Kencing merata, makan tak adab, macam-macam pernah kena tidur kat luar, tidur dalam reban. Siapa? Buat perangai gini-gini, kena asuh lah. Perangai dah baik lah. Cuma engkau perangai baik tu kerana siapa engkau buat perangai baik tu. Yang tu yang terus nak kena belajar, khasnya dalam bab ketuhanan. Memang ulama-ulama kita dulu tertib dia belajar ni, dia belajar ilmu belakang apa dengan tarbiyah apa semua, lepas tu baru lalu perjalanan batin. Boleh kata semua ulama-ulama mujtahid kita, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali ni semua daripada kecil, semua andai-andai ni, tapi semua ada guru batin dia. Maksudnya bukanlah tak ada batin langsung, kan takkan semayang tak ada batin langsung. Nak menunjukkan kata dia mesti ada satu murabi khas, walaupun dah sampai peringkat mujtahid, tapi dia akan kena bertemu guru batin, guru sufi ni, untuk istilahnya tarbiyah jalan batin. Mesti ada. Saya tak ingat seorang-seorang, tapi yang dok ingat dalam kepala, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit. Dia mujtahid besar lah tu, faqih lah. Dia hanya istilahnya apa, faham betul-betul maksud kehidupan ni bila dia berguru dengan Abu Ja'far kan, Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq, maksudnya cucu cicit Rasulullah kan, Ja'far As-Sadiq. Saya tak ingat keturunan satu-satu tu kan, daripada Nabi Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, keturunan Rasulullah tu. Tapi antara guru dia dalam bab perjalanan batin ni adalah Ja'far As-Sadiq. Sama dia kata 2 tahun dia bersahabat ataupun dia berguru dengan Ja'far As-Sadiq ni, dia kata laula sanatani lahalakan Nu'man. Kalau tak ada 2 tahun aku berguru dengan guru yang ajar aku perjalanan batin ni, lahalakan Nu'man, akan binasa Nu'man. Nu'man tu dia lah, Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah. Hal lain saya tak apa ingat nama guru. Masing-masing semua ada guru tu. Imam Syafi'i siapa, Imam Ahmad bin Hanbal siapa. Nisbah Ahmad bin Hanbal nak jadi mujtahid, dia belajar dengan Imam Syafi'i.
Imam Malik pun ada yang guru bahagian batin dia. Maksudnya perjalanan dia sebagai mujtahid tu, guru dia siapa belajar daripada tabi'in mana, sahabiyah mana, ni. Tu suku. Tapi dari segi perjalanan batin, masing-masing ada guru perjalanan batin. Memang ulama kita yang dia syarahkan kalau dalam bab ni, dalam bab nikmat ni kata dia wa azharu alayhim wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Ta'ala bagi kat kita ni nikmat zahir dan batin. Kita mengaji yang macam ni, hatta tafsir ke apa ke, semua zahir tu. Ilmu batin dia kena ngaji suku macam mana nak istilahnya islah hati. Kita tahu kadang hati kita tak baik. Kita tahu nafsu kuat, contoh bahasa itu kan. Kita tahu syaitan tu musuh. Tapi kita tak boleh betul-betul jadikan dia musuh. Melainkan dapat bimbingan daripada guru batin. Memangnya, mestinya. Walau saya tak tahu. Saya sendiri merasai hal tu. Mengaji. Kita boleh rasa kita ni, kata je nak, something wrong. Macam tu kan. Bukan something wrong, a lot of things wrong. Jumpa guru batin ni, wow tu pun memang sempurna. Tak pasal lah sempurna. Sentiasa muhasabah diri kan. Tak pernah, orang kata apa, rasa lega setiap hari yang kita lalu tu, kelegaan rasa di hati. Oh, aku okey ni. Bila kita mengaji dalam ilmu batin ni, baru kita akan tahu apa sepatutnya hubungan yang kita kena ada dengan Allah Ta'ala. Apa hubungan kita yang kena ada dengan Rasulullah. Kita belajar akidah, belajarlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa tak kenal Allah Ta'ala mustaqniyan kulli ma duduk di mulut mustaqniyan kulli ma sibuk mustaqiran ilai kullu ma adahu. Istiqna apa dia berapa istiqar berapa yang lazim, termasuk dalam dia berapa boleh kira sampai 68 aqaid. Orang kira 50, kita kira 68. Boleh hitung satu masuk la ilaha illallah apa dia, Muhammadur Rasulullah masuk dia apa. Yang kita dengar ni 20 wajib 20 saya satu harus, ni 4 wajib 4 saya satu harus. Ini boleh bukan kira 50, 68 aqaid masuk dalam ni. Wa yukhudhu matal apa? Sanusi tu hafal satu. Lepas tu syarah dia dalam kitab mana orang kepala. Tapi tak ke mana pun. Mana Muhammadur Rasulullah pun faham macam ni, beriman dengan hari akhirat, kiamat lah, kalau bakal berguna hari mahsyar apa. Tapi tak ada rasa tersentuh hati pun untuk alam kubur, untuk Allahu Rabbi macam mana. Jumpa guru batin ni, baru. Pula tu nak kena mujahadah. Mujahadah ni baru kita kena nafsu kita siapa. Baru kita kena nafsu. Ni nafsu. Inilah nafsu. Memang tertib ilmunya tu. Jadi kita dapat hukum macam ni, jaga daripada kecil apa-apa ni pasal nak tamrin tu lah. Dan tamrin tu kenapa daripada kecil? Pasal yang tu pun bukan senang tamrin tu. Tamrin ilmu, tamrin nak solat, mari nak puasa bukan senang. Ada orang dia kata, yang ni kalau gitu baik kita ngaji ilmu batin dulu. Tak kan. Pasal semua tertib ulama tak semua ngaji ilmu batin tu. Ilmu batin semua kemudian. Semua ngaji hak ni dulu. Tamrin, latihan. Batin semua duduk belakang. Bayang nak dah jadi mujtahid, ilmu batin belakang. Kita mujtahid. Lawal kita tanya bodoh gitu kan. Mujtahid apa? Tapi untuk jadi mujtahid lah baru dapat ilmu batin. Tak juga. Istilahnya dia mesti seiring sejalan, mesti ada. Sebut macam mana? Macam itulah kalau nak sebut bahasa dia kan. Tapi dari segi keutamaan, mesti belajar ilmu dulu. Pasal bila ilmu tak ada, kalau katalah ilmu batin ada sekalipun, tapi bila ilmu zahir tak ada, nahu tak kerti nak baca kitab, tak boleh. Macam mana nak buat? Fiqh tak pandai, jawab mengapa lagi. Walaupun kata batin kau bagus dengan Allah Ta'ala, duk ingat Allah Ta'ala, tapi kau tak ikut hukum syariat yang macam mana syariat yang sepatutnya kau kena ajar. Tajwid tak tahu, tapi ajar hukum, kau ajar orang baca Quran. Tak arus tu. Boleh? Pasal orang tengok takwa dia ada. Tak ada, bagus. Contoh misalnya ilmu batin dia, bagus. Istilahnya makrifat sikit Allah ni semua daripada orang Ta'ala. Kita tak cakap gitu. Batin bagus, tapi syariat hancur. Nahu surah tak ada. Bahkan kata dia zikir banyak-banyak. Tak payah belajar ni. Dia tak payah belajar pula ni. Tak payah belajar nahu surah ni. Merepek je, buat penat je belajar. Pasal apa? Ni ilmu kulit. Dia jadi sivil macam tu pula. Ada orang mengaji tak nak ilmu batin, sivil juga. Satu, kalau tidak takkan kata Imam Malik. Dia kata man yatafaqqah wa lam yatasawwaf kan faqad tafassaq. Siapa yang ada ilmu fiqh, maksudnya ilmu zahir ni ada lah, tapi walam yatasawwaf, ilmu batin tak ada, faqad tafassaq, fasik. Selagi tak lalu perjalanan batin, tak jumpa guru batin ni, fasik.
Fasik macam mana? Panjang cara fasik tu kan. Betul, wa man yatasawwaf wa lam yatafaqah. Kalau yang ni konon jadi ahli sufi tapi walam yatafaqah. Fik ilmu zahir ni tak tahu apa langsung. Tak pernah belajar langsung, bahkan macam sepak tendang kecuali kan, bahkan kata ni syariat zahir je. Yang penting hati elok. Ni tazandak, zindik terus. Imam Malik sebut tu, bukan kita punya. Betul tak sempurna macam mana? Wa man yatafaqah wa yatasawwaf faqad tahaqqaq. Siapa yang ada ilmu fik, maksudnya ilmu zahir, ilmu batin, sebut pun wa man yatafaqqah wa yatasawwaf. Datang dengan waw tu mughayyarah, tasawwuf satu, tafaqqah satu, tasawwuf satu, baru yatahaqqaq, baru tahqiq. Baru tahqiq. Jadi perjalanan zahir batin tu jalan. Jadi kita belajar bab puasa ni tamrin lah. Satu, saya nak sebut, kalau kita dapat latihan ni alhamdulillah, tapi dah sempurna ke? Saya dah umur separuh lah ni, separuh pada 100 lah kan, 51 lah. Allah. Memang kita akan bawa orang kata apa, faham realiti sebenarnya perjalanan hidup ni nak ke mana sebenarnya. Ilmu belajar pun daripada kecil, latihan semayang, puasa, alhamdulillah ada tu. Mak ayah pun bukanlah orang untuk guru alim ulama apa, orang biasa je. Kalau saya ngaji arwah patih, dia gunakan bahasa kita ni, kebanyakan kita ni, saya dengan ulang perkataan dia, kebanyakan kita ni macam unta Nabi Soleh. Kita ni unta tapi tubik daripada batu. Bahasa dia tu apa dia? Maksudnya kita ni orang mengaji, tapi mak ayah kita orang awam. Tu kata unta Nabi Soleh keluar pada batu lah. Batu bukan makhluk penyawa macam tu kan. Tapi keluar unta. Dia kata apa? Kita mengaji, jadi maksudnya mengaji lah. Pandai baca kitab apa-apa. Mak ayah kita orang biasa lah. Batu. Misal, nak sebut misal tu. Jadi bila kita dapat latihan pun, latihan awam lah, semayang, puasa, boleh jaga tu, pakai aurat biasa, yang biasa. Lepas tu baru mengaji. Mengaji pula. Mengaji boleh ngaji nahu, pergi pondok, apa-apa. Semayang jemaah, apa jaga kerja ubah sahabat. Selesai ke? Tak juga lagi. Pasal nak sebut perjalanan batin tu. Perjalanan batin ni dia memang ada satu disiplin khas. Mesti dia ada khas tu. Khas tu. Apa dia tu kena PM tepi lah. Itu kan. Satu yang saya duk bawa pergi jumpa guru yang saya duk ngaji tu. Satu hal lah situ. Pasal nak syarahkan hikmatu zalik tu adalah tamrin. Yang ni yang selalu perkataan orang sebut. Anak-anak ni bila dia taat, kita dapat pahala. Kenapa pula mak anak buat taat kita dapat pahala? Tak dapat pahala pasal kita dihukumkan sebagai orang yang taat kerana menunaikan tanggungjawab terhadap anak-anak. Itu maksud dia. Bukan dia semayang kita dapat pahala, bukan macam tu. Perkataan pendek macam tu lah kan. Kalau anak tak semayang, kita berdosa. Siapa pula anak tak semayang, kita berdosa? Pasal kau waliul amri, kau tak tunaikan tanggungjawab yang sepatutnya tu tanggungjawab kau. Sepatutnya suruh dia semayang. Dengan sebab dia tak semayang, istilah ataupun di-charge, kamu tak tunaikan tanggungjawab kamu, ajar anak kamu. Satu dia berdosa, satu kamu berdosa. Bukan dosa anak kamu tu ditanggung oleh kamu. Untuk kita dia. Yang tu huraian dia mesti bagi betul. Macam orang sebut tu, tanggung dosa isteri apa. Serupa macam tu lah. Huraian dia mesti huraian macam tu. Suami tak tunaikan tanggungjawab dia sebagai suami kepada isteri dia, satulah kesalahan isteri ditanggung oleh suami. Itu maksud dia. Tapi kalau suami dah tunaikan tanggungjawab, isteri yang cuai, tak nak patuh taat apa yang suami dah ajar, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tak menanggung dosa oleh seseorang yang berdosa daripada satu pendosa lain. Syarahan dia bagi betul. Sekali lalu. Jadi nak sebut masalah tamrin, masalah tanggung dosa tu sikit. Baik, jadi dia tamrin alal ibadah, dia atas ibadat. Tamrin atas ibadat, tamrin atas zikir, tamrin atas baca Quran, hafal Quran, ulang Quran. Dah tamrin. Dia sebut dia tamrin alal ibadah. Itu bayang tengok, kalau kita daripada kecil dah dilatih sehari 1000 selawat, macam mana? Allahu subhanahu wa ta'ala. Bapak pula cengih, selawat. Baca kuat-kuat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala. Selawat tafsiriyah tu seminit boleh baca 50 kali. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Bunyi terror. Tapi bila dah besar tinggal tak ada selawat apa pun. Apa punca dia masalah. Tamrin dah ada. Cuma bila dia taubat, dia jadi baik esok macam mana?
Dia lonjak sesat Pasal dia dah ada semua. Bekas semua ada, latihan dah ada. Satu selalunya orang mengaji ni kalau dia jahat, dia jadi baik, cepat jadi baik dia. Banding orang yang tak pernah ada latar belakang agama, tiba-tiba jadi baik. Yang tu yang Mimegi. Yang tu bahasa sikit. Kasar sikit orang marah dengan bahasa tu. Itu jadi ustazah Muhammad apa? Ustazah Mimegi, Ustaz Mimegi. Itulah. Maksudnya mi segera ni. Ustaz Express. Terus jadi ustaz. Pakai burdah apa sikit jadi ustazah terus. Wow. Keluar fatwa ni, dalil, nas. Wow. Tu masalah kan. Tambah yang tak pernah belajar langsung agama ni masuk universiti, baru nak jaga semayang. Waktu ikut usrah, terus hafal Al-Quran, buat nas, dalil. Mana dalil? Mana nas? Semua kita bercakap masih ada dalil. Semua ada nas. Kita masih balik pada Quran dan hadis. Kita nak pakai mazhab. Wow. Itu masalah. Ni segera ni. Jenuh kita kelahi dengan dia. Kelas itu cara ngaji pondok kalau ikut kita sebut-sebut tu menyambil satu ngaji pondok ngajilah betul-betul. Tambah pula ada orang mengajar apa, ambillah ilmu elok. Jangan duk malu-malu orang mengaji pondok ni, dia tak ada malu. Ngaji pondok malu. Kita buat lawak bahasa sikit. Besar kemaluan esok. Besar kemaluan. Siapa? Orang tadi orang tanya, ngaji siapa? Ngaji mana? Ngaji pondok Patih. Kenal lah Ustaz Maruz ni? Kenal sangat kan? Ngaji dengan dia? Tak mengaji. Mampu kau. So orang luar kena ingat saya kan. Orang pondok, budak-budak pondok dulu memang kalau ngaji pondok tak kenal saya, tak kenal Ustaz Manjanggut, tak kenal Pak Dah. Almarhum tu tak kenal Abadin Janggut pula dah. Abadin Mahang. Tak kenal bawah ni mustahil. Tipu orang tak mengaji nanti dok. Mesti kenal. Siapa? Kami. Mesti lalu kot kami. Mesti lalu. Kalau yang lapis bawah-bawah ni yang memang suka rapat dengan budak-budak ni dulu arwah dia mahal. Dia ni budak-budak, dia meninggal semua anak-anak murid dia datang. Maksudnya semua anak-anak murid daripada bawah asuh ni dia. Saya ni ambil yang pertengahan lah. Yang pertengahan. Lepas dia tu main jumpa saya, kena lanjakkan saya pula. Ni. Tak kenal saya mohon. Sebab saya asuh dahu soroh dia orang tasrif. Lepak gelebuk. Duk kapak apa dia orang. Macam ni perangai pakai mandi, pakai nampak pusat ke bawah ni lah. Saya lah entam terbiah bab-bab tu. Saya juga kan tu. Itu lah. Maya lambat masbuk, lambat macam ni belajar masbuk, muafiq punya lah, gelebuk. Nak sebut mengaji tu. Baik. Jadi hikmatu zalik tamrin alal ibadah li ta'awudiha, supaya jadi beradat ya, atau supaya jadi terbiasa akan dia ibadat. Biasa diri ibadat. Mudah Allah Ta'ala kurniakan kita jadi terbiasa ibadat tu. Apa-apa ibadat. Tak mengaji, balik pondok, buka kitab, baca kitab. Balik pondok, zikir. Balik pondok, sembahyang sunat. Dah habis sembahyang duha apa, sembahyang sunat mutlak pula. Habis penat ibadat, baca Quran pula. Lepas tu baca Quran letih, duduk sambil baring zikir. La ilaha illallah. Bangun pun dengan zikir. Kalau boleh latihan macam tu, masya-Allah. Itu pun baru tamrin ta'awud aja. Baru membiasakan diri. Batin belum tentu. Yang tu yang kena perguruan batin khas tu. Pasal Zohir dah bagus dah. Kalau saya ngaji ada guru sebut, dia kata dia, yang tu baru takwa jasad. Nak takwa hati dia kena belajar. Tu yang setiap ulama mujtahid pun ada guru batin. Macam mana kita tak ada guru batin? Itu kot. Jadi kalau kita boleh takwa pun, baru takwa jasad. Nama dia takwa jasad. Pasal takwa kita ada takwa jasad, ada takwa qalbi, atau istilah-istilah ulama sufi ni, ulama tasawuf ni, ada takwa jasad, ada takwa qalbi, ada takwa roh, takwa sir. Ada tahap tu. Kita yang ada umum takwa ni, kalau kita tak lalu perjalanan batin, takwa dia jasad je. Contoh jasad lah. Semayang jemaah, jaga jemaah waktu. Tapi hati kosong. Jasad sujud, hati tak sujud. Maksudnya apa? Takwa jasad je. Hati tak takwa. Macam mana hati nak takwa? Dia mesti lalu proses tamrin hati pula. Macam mana nak tamrin hati? Luar sembahyang tak lupa dengan Allah Ta'ala. Yang tu nanti latih sembahyang, jasad dah ada dah. Ke orang salah.
Hati dalam solat, yang kata dalam solat, luar solat pun ingat Allah Ta'ala, dalam solat apatah lagi ingat Allah Ta'ala. Yang tu baru boleh takwa kau lebih. Yang tu takkan dapat melainkan melalui proses tamrin batin. Tamrin jasad tak boleh buat. Tak boleh buat. Saya dah lalu benda tu. Orang lain saya tak tahu. Saya cerita my experience lah kan. Tak lalu tu kita tak boleh buat. Memang tak boleh. Mustahil. Jangan buat try. Saya ngaji dulu, ingatlah masa ngaji budak-budak lah pun. Tapi guru tu memang guru yang memang sempurna dari segi pengajian dia. Kata dia, siapa yang boleh buat sembahyang 2 rakaat khusyuk daripada awal sampai bagi salam. Saya bagi RM100. Sekarang boleh buat. Takbir bagi salam. Boleh? Boleh. Sembahyang buat 10 rakaat boleh. Tak ada masalah. Zuhir, jasad boleh. Tapi batin macam mana? Susah dalam sembahyang lah. Duduk sekarang. Seminit cukup lah. 5 minit boleh 5 minit. 5 minit. Jangan berhenti ingat Allah Ta'ala. Boleh tak? Mana 5 minit jangan berhenti ingat Allah Ta'ala. Jadi kalau kau sembahyang 10 minit, kau ingat Allah Ta'ala. Duduk saja pun tak boleh ingat Allah Ta'ala. Tambah duk gerak, duk baca je. Lagi sibuk macam-macam. Macam mana boleh ingat Allah Ta'ala? Macam mana cara kaifiat pula tu nak ingat dengan Allah Ta'ala tu? Ingat tu macam mana cara nak ingat? Kaifiat tu macam mana? Tak dapat asuh, dia boleh kata pada adatnya mustahil nak dapat. Pasal macam mana tak berlatih jadi kungfu, macam mana boleh jadi kungfu sendiri? Tak boleh. Dia main tam je. Boleh menang pun pasal badan dia kuat, sasa, sadut. Satu dia boleh menang. Tapi kalau tanya buah kungfu, buah ya. Dah kena, tumbang lah dia. Tapi kalau tanya buah apa kau pakai? Mana ada buah-buah? Aku bagi buah-buah lah. Hayun lah, kena, menang lah. Cuba buat sekali lagi. Nasib baik kena. Nasib baik kena. Tak jadi tu. Nasib baik. Sembahyang pun nasib baik ikhlas. Nasib baik ikhlas. Tak tak? Dia bukan nasib baik ikhlas. Memang dengan sedarnya. Mukhlisin. Kita memang tawajuh betul-betul. Tawajuh. Tahu apa benda kita buat. Batin tu kita boleh orang kata apa, fokus. Dia ada konsentrasi khas. Allahu Akbar. Tahu apa benda yang kita nak hadir, nak istidhar. Kita lalulah sana. Yang tu kena jalan khas tu. Jadi yang kita buat ni ta'awud ni, membiasakan diri jasad je. Tu takwa jasad. Macam mana pun dapat adalah takwa jasad. Cuma pasik tu masih ada. Perjalanan batin tu untuk supaya keluar daripada pasik tu. Supaya keluar daripada pasik tu. Itu sekarang dah keluar ke? Setiap orang yang lalu perjalanan ni, dia tak akan mengaku dia dah keluar daripada pasik. Sentiasa duk mengaku pasik. Sentiasa mengaku kita ni dalam keadaan sentiasa berdosa. Asi, lalai. Tak pernah rasa, orang kata apa, buah hati dengan ibadat yang kita buat. Hasil daripada didikan batin, yang ni perasaan yang akan ada. Tapi kalau kita tak pernah belajar perjalanan batin, kita dah buat takwa jasad. Aku sembahyang duha dah. Aku dah sembahyang sunat dah hari ni. Aku dah selawat banyak ni. Aku dah zikir banyak ni. Awal-awal pagi dah zikir dah. Awal dah zikir dah. Ni pakai serban pakai jubah. Okey lah apa. Mati pula di pondok pula. Mati tengah sujud pula tu. Wah. Mati yang sangat dicemburui. Mati Zuhir. Batin belum tahu. Untuk kena islah ke batin. Itu yang kena berguru batin tu. Cuma istilah batin tu betul komas dan take alert sikit. Jangan carah buka-bukaan kata kena belajar ilmu batin. Batin. Itu kan ilmu batin, masih silap jadi ilmu setan. Ilmu batin, tu ilmu hitam. Bukan ilmu batin lah tu. Orang Melayu dia faham ilmu batin lah tu. Saya syarah gitu sikit lah. Sikit menyambil. Baik. Nak syarah ta'awud tu ya. Jadi fala yatrukuha. Kalau kita baca fa tu ta'liliyah, fala yatrukaha. Kerana dengan sebab dah jadi beradat, tak akan meninggal oleh mumayyiz itu. Baca musdar dengan takdirkan fa'il domir mustatir. Fala yatrukaha, tak akan meninggal oleh mumayyiz tu ke ibadat. Dia tekan tinggal pasal dah beradat. Jadi tak tinggal pasal apa? Pasal dah diajar kebiasaan puasa, sembahyang, ibadat, sunat, zikir, baca Quran.
Nak ta'awud. Sekali lagi sebut. Macam mana pun ada tak yang tinggal? Ada. Pasal apa? Pasal belum tahqiq. Jadi tahap kokoh ni apa? Faham, bererti, dia akan sayang. Dengan sayang. Setengah ulama kita buat misal, dia kata, kita ni kalau buat ibadat yang memang daripada mujahadah kita sendiri, susah payah kita sendiri, kita akan rasa manisnya ibadat tu dan kita akan payah nak tinggal. Tapi kalau kita buat ibadat dengan mudah-mudah, bukan di atas mujahadah, tapi di atas orang asuh kita, bukan atas susah payah kita. Kita tak susah payah pun pasal dah diasuh, kita akan dengan senang-senangnya tinggal ibadat tersebut. Dia memang macam tu, memang macam tu. Kalau buat misal, contoh macam mana? Kita beli basikal aja pun. Tapi kumpul duit tabung. Berapa basikal tak relevan lah sebut contoh lah ni kan. Katalah kita beli kereta buruk je pun. Tapi kita kumpul duit tu 10 tahun beli kereta buruk je. Potong sagak je pun. Habis sayang bukan main lah. Nak jual orang nak beli, tak jual. Buruk je dia pun. Aku beli dulu kan senang. Dia jaga walaupun pasal dia susah payah. Tapi ada orang dia, bapak dia kaya, kita Ferrari 10 biji. Mati-mati bapak dia, semua harta pesaka kat dia. Dia anak lelaki lah tu. Macam kereta tu buruk gitu ya. Macam apa? Dia tak tahu nilai kereta Ferrari yang bapak dia punya. Ferrari tu. Kita mati hidup balik 4 kali tak boleh beli kereta Ferrari. Mana ni hidup main 60 mati. Balik besar hidup 4 kali mati. Tak boleh beli kereta Ferrari. Hampa saya tak tahu lah. Saya tak boleh beli. Gambar kereta Ferrari boleh lah dapat. Tapi nak beli kereta Ferrari milik tak boleh. Kita tak tahu nilai Ferrari yang bapak kita tinggal. Makan rosak semua. Saya jual gitu, habis duit itu kan. Pasal apa? Kita tak susah payah dapat dia. Satu, kita dapat susah payah, kita akan tahu nilai. Tambah pula, kita dapat susah payah dan kita dapat kemanisan dia. Baru kita memang tak tinggal langsung. Satu, kalau kita tak dibiasakan sembahyang duha, kalau dah biasa duduk madrasah, dapat asuhan sembahyang duha, tak sembahyang duha, rotan macam mana? Contoh kan. Sembahyang duha, tapi sembahyang duha, dia satu hari, setiap hari 8 rakaat kena asuh. Duha. Malam memang mesti witir 11 rakaat. Kena asuh orang macam tu. Bagus asuhan. Tapi dia tak manis. Bahkan dia rasa tu satu penderaan. Keluar madrasah, horik aku. Walaupun dah biasa dengan tarbiyah. Jaga tu. Ambil perhatian sikit. Satu, kita kena belajar dengan buat susah payah. Satu, pondok ni, tutup guru, dia asuhan dia tak dengan paksa macam mana kita duduk madrasah-madrasah lain. Ada benda asas sangat dia paksa. Dari sudut kata apa? Kena pakai serban, kena pakai ni kan, supaya nak terbiasa tu ada. Tapi ibadat sunat-sunat ni dia ajar disebut supaya kita hadam. Bila kita buat tu dengan bersusah tu kita buat, kita akan tahu value dia. Kita tu, aku sayang nak tinggal. Mana boleh tinggal? Aku takkan tinggal. Dia buat tu dia tahu apa dia buat. Kita diajar pakai. Itu pun baru takut jasad. Sekali lagi sebut tu. Belum perjalanan batin ni. Batin betul. Kalau arwah batin dulu pun disebut itu. Kita buat moha esok nak tubik pondok. Dah memang nak tubik pondok, tambah nak tubik gelik, nak buka pondok, buat batin. Ada pesanan macam tu lah kat dia dulu. Mana dia cakap macam tu. Misalnya ada benda dia nak bagi buah akhir. Buah akhir tu. Kita buah akhir tu tak boleh jauh. Tak ada akhir. Mentah ke putih ke jatuh lah. Di sebelah durian tu yang kata nak masak. Bawa gula bunga dulu lah. Bawa bunga durian. Kita ni banyak bunga durian. Bawa ngaji al-kalamu walam tu pum balik. Kena PKP lah tak main. Habis. Alhamdulillah. Saja syarah kau tu sikit. Saja nak pergi syarah kau tu kadang payah nak jumpa je sampai nak cerita ta'awud kan. Baik. Jadi fala yatrukaha wa bahatha azra'iyu fi qinnin saghir. Kata dia telah membahas oleh Syekh Azra'i. Jadi bila disebut nama Azra'i ni jadi bukan Rafi'i Nawawi Azra'i. Jadi maksudnya ada ulama khas nama Syekh Azra'i ni yang dia ada bahas bab ni. Jadi maksudnya ada ulama lain tak bicara bab ni, tak pernah dengar. Tak ada bahas, tak jumpa dalam kitab-kitab dia, melainkan yang dijumpa dalam kitab Syekh Azra'i. Kitab apa kena perhatilah tu.
disebut masalah apa? Fi qinin saghir. Dia bahasa-bahasa pada masalah qinin saghir. Bahasa mudah terjemah qinin tu hamba lah. Qinin saghir, seorang hamba yang masih kanak-kanak, dan hamba ni kafirin. Hamba ni kafir. Macam mana hamba boleh jadi kafir ya? Panjang tu, sampai bab ni cerita. Cuma ambil hukum tu saja. Hamba ni dia kafir. Dia nataqa bi syahadataini, tapi dia bertutur dengan kalimah syahadah. Kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, kanak-kanak bila dia kafir, macam mana nak sebut? Kanak-kanak hamba. Hamba ni, proses hamba, kaedah dia melalui tawanan perang. Itu. Kalau bapa dia tu tawanan perang dan dijadikan hamba dan dia kafir, mana dia kafir lah. Kalau daripada dia, bapa dia tu hamba tu kafir tu, dia hamba. Dia masih kafir lagi, dia tak Islam lagi. Lepas tu, dapat anak pula dalam masa dia jadi hamba tu, anak dia kafir lah masa bapa dia kafir. Saya bagi contoh lah untuk anak yang kafir ni. Tapi bila dia duduk masyarakat Islam, dia dah terbiasa dengan mengucap kalimah syahadah, semayang, campur dengan masyarakat Islam, dia nataqa bi syahadatain ni. Kaedah kita, dia tak jadi Islam lagi pasal kanak-kanak yang kafir daripada mak bapak dia yang kafir. Dengan contoh tu, kalau yang ni dia sebut masalah hamba, yang hamba tu walaupun masih kanak-kanak, tapi hamba tu hukum kafir. Ada panjang tu, saya malas nak sebut, saya panjang sangat. Tapi dia bertutur dengan kalimah syahadah, dia tak jadi Islam. Pasal Islam dia dengan dia balik sendiri, dia dah balik, dia mengucap, baru terima syahadah dia. Tu yang kata dah ta'awud dengan ibadat belum sempurna lagi. Yang tu baru adat, baru latihan, baru tamrin kan. Jadi dia dah duduk dalam masyarakat Islam, dia nataqa bi syahadatain. Macam mana ni nak ajarlah dia semayang, padahal dia anak orang kafir, ataupun dia ni hamba kafir. Macam anak-anak orang kafir ni, dia hantar anak-anak dia pergi pasti, pergi tarikat Islam, hantar apa, taskar Islam. Jadi masuk baca doa makan, doa tidur, baca naikkan doa kenderaan, baca alih bata. Anak orang kafir, mak dia yang taufu, cakotiau, nama dia Ramah Samihi, Ramah Linggam, apa semua benda tu. Tapi anak dia boleh mengucap kalimah syahadah, hafal juzuk amal. Yu'maru nadban bis solat, dia disuruh dengan solat. Tapi yu'maru nadban ai amron manduban, sebagai suruhan yang disunatkan, sunat. Maksudnya biar tamrin dengan dia juga, supaya kalimah syahadah, baca Quran, nasyid, apa-apa semua, selawat, baca doa, makan apa, dia balik esok macam mana? Kan dia dah biasa dengan ajaran Islam, dan dia dah biasa dengar ajaran Islam semua. Jadi tak susah untuk dia asyhadu alla ilaha illallah, aku pun dah semayang dah. Apa susah Cuma tak masuk jawi je lah, pasal mak bapak dia tak masuk yang jawi dia. Sunat je nanti kan. Itu je lah. Atau kalau kita perhati ni, yang ni lah beraganya orang kafir duduk negara Islam, anak dia tu aset kita. Bela-bela dia dalam masyarakat Islam, mudah esok dia masuk Islam. Tak susah lah. Pasal apa? Daripada kecil kita dia duduk sekolah Islam. Satu patutnya tak ada sekolah-sekolah kafir ni. Sudah lah. Tak ada sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah vernacular tu kan. Pasal apa? Dia tak ajar dengan pendidikan Islam. Patutnya satu sistemnya. Mesti pula tu bukan sistem kebangsaan, sistem Islam. Bahasa dia macam tu lah. Jadi anak orang kafir pun duduk dalam sistem Islam. Jadi bila duduk dalam sistem Islam, dia besar dengan sistem Islam, walaupun bapak dia tak masuk Islam, anak dia semua akan pasti Islam. Pasal dah diasuh daripada kecil. Ini sebab ilmu, tarbiyah, latihan. Ini asal kita dalam syariat. Tapi kita punya masyarakat terbalik. Masyarakat Islam, tapi pendidikan kita ni tak Islam, buat pengen tu. Masuk sekolah Ramadan, keluar barai habis. Quran, semayang, apa, tak ada, semayang, tak ada. Campur lelaki perempuan pakai seluar pendek, dengan tak tutup aurat, tak pakai tudung. Oh ni gitu. Quran tak kerti baca, alih baca tak kenal. Campuran lelaki perempuan. Itulah. Dia rosak macam tu. Kalau ada pun ada, tapi dia pendidikan kebangsaan. Jadi kebangsaan dia bukan pendidikan Islam, bukan jadi sebagai Muslim betul, truly Muslim, orang Islam betul-betul. Ini kebangsaan je. Dia punya didikan ni Ustaz, seperti macam ibu bapa tu mungkin wajib untuk didik mumayyiz tu kan. Macam yang hamba kafir ni, jadi sunat je lah dia buat jaga. Tamrin tu ya. Jadi pasal dia kafir kan, kalau mati pun memang dia tak ada taklif apa-apa. Kanak-kanak memang tak ada taklif kan. Tapi bila kanak-kanak yang dah daripada Islam,
Kita tamrin tu untuk dia punya bekal esok, dia balik. Pasal bila balik, masa itulah dia kena belajar tuharah apa-apa mana nak. Dan nak belajar satu-satu, nak buka kitab apa kan, nak ajar satu. Tapi bila dah biasa, dia dah memang praktikkan ajaran Islam tu. Tapi kalau orang kafir, atas dia tak ada taklif lagi. Tapi bila kita dah ajar, dia memudahkan, dan dia, itu yang bahasanya jadi aset kita untuk ke depan, untuk memudahkan dia masuk Islam. Jadi dia yuk baru juga nadban bisalah wa shaum, yang yuhissu alaihima, menghaloba, baca majrur sana, yuhassu alaihima, dihalobakan kinin sogir kafir. Jadi alaihima kata keduanya solat dengan saum min ghairi darbin, daripada ketiadaan pukul. Tapi tak ada pukul. Pasal dia tak macam kat kita. Pasal apa? Liyu'allifal khaira ba'da bulughi. Jadi yuk maru macam ni, taklil bagi yuk maru liyu'allifa, supaya jadi jinak ia kinin kafir ni khaira, akan kebaikan ba'da bulughi, selepas daripada baligh. Satu, kalau saya punya pengalaman ni lah, kalau jumpa, kalau dulu sekolah tu, kalau sekolah kebangsaan baik, sekolah menengah baik, mana-mana geng-geng yang India, Cina ni yang duduk sekolah kebangsaan Melayu ni, dia macam Melayu lah. Dia macam Melayu. Cakap pun Melayu lah. Cuma dia nak masuk Islam untuk Islam lah. Tapi dia punya budaya, cara fikir, pergaulan dia dengan Melayu. Dia lain dengan budak-budak yang sekolah Cina. Bila kita masuk sekolah menengah, kan dia ada kelas peralihan. Kelas peralihan pun sama-sama dia je. Waktu kita terkenalan satu, dia dah umur 14. 1 tahun peralihan. Perangai dia campur, tak ada perangai dia. Perangai dia pun lain. Dia tak ada perangai Kemalayuan. Cakap sama-sama dia pun cakap Cina. Kita yang dah biasa kawan dengan orang Cina, dengan orang India yang duduk sekolah kebangsaan, cakap Melayu. Slang dia pun slang Perak, slang Kedah. Kalau yang duduk Kelantan, cakap slang Kelantan, Terengganu. Maksud apa? Dia dah dapat slang bahasa dialek, pasal dia hidup dalam masyarakat yang macam tu. Yang tu kita tengok kesan. Yang tu kita sebut dalam bentuk kebangsaan aja, dalam bentuk dialek bahasa kan. Apatah lagi dah duduk dalam masyarakat Islam. Bayang orang kafir yang hidup zaman sahabat, tabi'in, macam mana, apa dia dapat? Tu yang Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, anak dia macam mana? Anak dia sahabi. Anak dia sahabi. Siapa? Anak dia tengok masyarakat Islam, duduk dalam masyarakat Islam. Siapa lagi? Ja'far bin Abi Talib. Abi Talib satu hal, tapi Ja'far macam mana? Sayyidina Ali macam mana? Masuk Islam? Jadi maksudnya orang kafir, yang anak-anak orang kafir yang hidup pada zaman yang Rasulullah masih hidup, dia boleh tengok orang Islam macam mana. Walaupun bapak dia kafir, ada yang mati kafir, tapi anak-anak dia macam mana? Dia boleh tengok orang Islam, terbiasa dengan masyarakat Islam. Dia masuk Islam, jadi Islam. Jadi orang yang kuat dalam Islam. Satu, kita buat pondok, masyarakat pondok, suasana pondok, jaga semua disiplin pondok tu, dia termudah lah. Pasal kita dah dibesarkan dalam suasana macam tu. Ada adab pondok pun, ada adab, misalnya kita dah biasa ada adab mengaji tempat tok guru, jangan duduk tempat tok guru macam ni. Kita dah ada besar macam tu, tak susah dah nak jaga adab tu. Ikat serban ni sambil berlari je. Sambil naik madrasah, ikat serban. Ni suruh serabin setengah jam tak betul lagi, duduk sengit lagi. Contohlah. Wa in abal qiyasu zalik, sekalipun enggan tak maulah oleh qiyas, sekalipun kalau ikut qiyas dia tak macam tu. Qiyas ni kalau ikut kanak-kanak kafir tak disuruh untuk sembahyang, puasa, adab, akhlak, apa cara Islami yang lain, pasal dah kafir, tak adalah taklif untuk kita suruh. Qiyas ni macam tu. Tapi Syekh Azra'i bahas, kata dia seeloknya dia ajar. Seeloknya dia ajar. Dia memang pendapat dia, atas dia, kalau dia faham tu, dia nukilkan pendapat Azra'i tu. Memang kalau kita perhati pun memang macam tu kan. Memang macam tu pun. Satu orang kafir duduk negeri kita, nisbah dia nak duduk kita sebagai pelancong ke apa sebagainya. Kalau dia ada anak, dapat permit sementara ke apa kan. Kalau ada anak dia wajib duduk sekolah Islam. Duduk sekolah kita. Sampai kalau boleh dia tak kerti cakap ibunda dia hanya boleh faham cakap ibunda, sampai lidah dia lidah Melayu. Lidah Islam. Patutnya macam tu. Wa yajibu aidan ala man marra ala alaman marra tu.
Wajibu ala man marra. Dan wajib atas man marra, orang yang telah lalu. Man marra ni wali kanak-kanak lah. Guru apa sebagainya, bapa, datuk, siapa yang jaga kanak-kanak tu. Wajib ada ala man marra. Wajib bahaya lagi yajibu nahyuhu, tegah dia sabi atau mumayyiz ni anil muharramat, daripada perkara haram. Ni haram lah dari semayang puasa. Benda-benda haram pun kena jaga dah. Jadi umur 7 tahun dah disuruh pakai tudung. 10 tahun pakai tudung, nampak rambut, pukul. Sampai macam tu ajaran dia. Keluar rumah tak pakai tudung, 10 tahun pukul. 7 tahun tak boleh keluar rumah melainkan pakai tudung. Ajar lah. Jadi 7 tahun pun kalau boleh ajar lah. Tak bercampur lah lelaki perempuan. Adalah. Perempuan lelaki. Perempuan tak boleh main dengan lelaki. Lelaki main sana, perempuan main sini. Dia main tenteng, orang lelaki, orang perempuan. Umur 7 tahun dah dia asing. Jangan umur 15 pun tenteng main sekali. Badminton lelaki perempuan main. Sebelah sana grup perempuan dan lelaki. Lawan lelaki perempuan. Siapa kuat? Boleh. 7 tahun dah asing. 10 tahun buat pukul. Bayang tak kalau buat macam tu macam mana? Okey tak? Tentu pasti campur tak apa lagi. Umur 6 tahun, 7 tahun asing lah. Kalau lelaki, kalau perempuan. Ni mesti campur. Macam lelaki bini. Tembak tu macam lelaki bini. Kacau. Okeylah. Sepatutnya daripada kanak-kanak lagi dah nahyu dia ni muharramat. Siap kali lalu. Jadi semua tu lah bawa masalah apa benda yang boleh tengok, apa tak boleh tengok, apa benda haram, makan, minuman. Tengok je makanan, ajar dia. Kalau orang jamu makan ke, maksudnya apa? Jamu durian apa? Satu hari. Itu ada biskut Pak Segi. Kita nampak ada boleh. Biskut cream crackers. Dia tulis SH. Sun Huat. Katalah kan. Seng SH Sun Huat ada. Buah pira. Hap Seng. HS. Hap Seng. Biskut Hap Seng. Dia nak makan je. Budak bunduk tak boleh makan ni. Budak ni. Siapa? Biskut Cina. Tu budak-budak bunduk. Anak kita banyak lagi. Makan durian boleh makan ni. Itu boleh makan. Tengok tu. Tulis apa? Hap Seng. Tak makan. Biskut Cina. Nak makan cik orang Islam punya. Bukan tak pergi makan. Tapi makan orang Islam punya. Kecil-kecil. 7 tahun dah ajar tu. 7 tahun dah ajar. Jadi tak teringin langsung makanan Cina ni. Tengok tak terliok lah. Ini tu dia. Makan semua hak Cina semua. Tengok tulisan Cina. Minum kedai kopi pun. Kedai kopi tiam. Kedai tu dia pergi minum. Pasal apa? Mak bapak dia pun minum kopi tiam. Kecil. Nampak? Tarbiyah. Tapi kalau kata yang tak biasa makan kedai, mak bapak aku tak biasa ajak makan kedai. Tak biasa semua hidup aku. Kami pula tu daripada kecil dia ajar makan semua dalam talam keluarga. Nak makan mesti makan sekali. Yang tu pun latihan juga. Kalau tak biasa makan sekali macam mana? Aku daripada kecil masak makan. Orang ni duduk atas meja, orang ni duduk bersih, orang ni tengok TV, orang ni duduk tengok handset. Tapi kalau kata makan, jom makan, panggil semua makan. Makan sekali. Nak makan berulang punya pasal. Tapi yang ni mesti makan sekali. Jamu sekali. Makan pula dalam talam. Daripada kecil kami tak pernah makan seorang-seorang. Kalau dah diasuh macam tu, best. Dengan adab apa siap. Jadi untuk habiskan makanan, untuk jaga pula siapa basuh, khidmat pula basuh talam, tak ada pinggang berlonggok-longgok dalam sinki. Dia terbiah tak? Dia terbiah tak? Kalau dah diasuh dengan satu terbiah yang baik macam mana? Best. Simple dia tu. Hidup tak ada beban langsung. Tapi kalau hidup baru nak buat macam mana? Allah. Jenuh tak betul. Jenuh betul sebenarnya. Walaupun kita tengok ada benda yang simple je, tapi nak betul dia bukan senang sebenarnya. Pasal dia dah ta'awud. Kadang dalam rumah pun satu hal, bukan rumah apa, kita dah biasa daripada kecil. Anak pula lagi kalau makan sekali dengan anak pula kecil lagi, habis dia masuk dalam gulai, dalam kari, dalam talam. Makan dulu lah, aku jaga anak. Lagi kita jaga anak, dia makan. Kena dah macam tu kan. Bila dah besar, terbawa perangai tu. Apa dia? Makan, aku makan. Untuk lagi anak makan, ni makan. Dah. Dia tak jadi makan sekali, satu keluarga. Bila makan sekali, bila pergi rumah tua. Bawa makan sekali. Macam apa? Dah kita pergi rumah tua, ada hidang apa-apa, bawa makan sekali. Kalau tu. Masuk sana tu, bawa makan sekali. Kalau balik rumah, balik macam kita daripada kecil dulu. Pasal daripada kecil dah terbiasa macam tu. Pasal ni anak kecil nak jaga hak ni lagi, bagi masuk dalam. Tak dibiasa. Nak bagi betul balik sistem tu, take time. Hamba saya tak tahu. Saya sebut saya. Senang. Cakap pun macam tak peduli. Awak tak tahu. Tak biasa buat macam tu. Dia tak rasa satu perubahan tu perlu dibuat.
Jadi kena nahyuhu. Tu panggil lagi yajibu wa ta'limuhu atau daripada nahyuhu. Jadi yajibu ala man marra nahyuhu wa ta'limuhu, dan ajarkan dia mumayyiz tadi al-wajibat, semua perkara wajib. Ajar dia. Itu yang antara wajib sembahyang, rukuk sembahyang. Bahkan antara kaedah tarbiyah ni, budak-budak sekalipun dia tak kenal alif bata, baca ayat Quran bagi dia ikut. Memang kalau negeri-negeri Arab banyak macam tu. Ni kawan-kawan saya yang pernah pergi sana lah kan. Saya tak tahulah, saya tak pernah pergi sana. Kecil-kecil ni, umur 3 tahun, 4 tahun ni, dia memang ada kelas ngapal Quran, tapi bukan ngapal dengan baca. Baca ramai-ramai, ikut je. Amai tasalun ni kau sebut je, wailul lil mutaffifin. Oh. 3-5 juzuk belakang ni macam ayat. Bukan dengan susah hafal, ni tak? Baca pun tak pandai lagi, alif bata tak berkenal lagi. Tapi duduk di mulut dah ayat Quran. Duduk di mulut. Hadis pun sebut. Semua pelajaran, dia ada pelajaran tasmih, dengar kemahiran mendengar dan menyebut. Mendengar istilahnya maharatul sima' wa maharatul talaffuz, maharatul kalam. Dia tak ada maharatul qiraah. Tak ajar kemahiran membaca lagi. Umur 3 tahun nak ajar baca macam mana? Jadi ajar dengar, sebut. Sebut adalah innamal a'malu binniyat. Sebut innamal a'malu binniyat. Ikut. Jadi hadis ni terus dah besar tu. Takat 2000 hadis dalam kepala. Sampel ya. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Sebut biar. Dia orang jenuh dengan ngapai tu. Lepas tu kefahaman pun macam mana? Dah biasa dengar dah apa dia. Bid'ah hasanah semua dah biasa sebut. Kalau kita apa matan-matan fiqh pun dah biasa dah sebut lah. Kita makan fiqh. Kalau kita Ibnu Athaillah, kalau ganji tasawuf dia, Ibnu Athaillah, kata Imam Ghazali, mana-mana kata hikmah tu dia ada pelajaran khas, mahfuzat. Kena hafal. Ni kata-kata hikmah. Salasun turisu salasatun. Kasratul akli turisun nauma. Ni disebut satu. Dia ada pelajaran kena hafal, kata-kata hikmah apa. Kadang-kadang kebanyakan baca pun tak ada lagi. Tapi semua tu duduk di mulut dah, hafalan. Besar je dah. Yes. Kita tak ada jenuh ngapai. Salah satu tu kapai pagi, petang kupa. Tapi macam mana pun, bila kita hafal macam mana? Kita susah payah hafal, kita tahu value dia. Dia orang tak tahu value, tapi dia orang tak tahu sebenarnya ada benda besar lah dekat dia. Serupa dengan kita lah. Kita dah semayang lama dah. Kita tak tahu nak semayang ni bukan senang. Orang tahu nak semayang bukan senang nak semayang. Tapi kita yang dah boleh semayang, kita semayang buat tak kerti. Ya Allah. Pasal apa? Kita dah semayang lama dah. Orang yang tak nak semayang kata dia, kau boleh semayang ya. Aku kagum. Aku ni nak sujud bukan senang. Nak ambil wuduk pun bukan dia lah. Dia kagum tengok kita semayang. Kita tak tahu nilai semayang yang kita dah semayang. Yang ni yang kata kita kena belajar dengan ada guru yang macam mana untuk kita mengenal nilai yang kita dah dapat dengan tarbiyah. Macam ngaji pondok ni, ada orang duduk pondok dia tak tahu nilai. Dia tahu nilai mana tahu bila dia keluar. Tengah orang mengajar, silap ustaz baca ni. Tak betul. Aku ngaji ni aku tahulah. Baca-baca macam ni tasawuf apa. Dia ustaz dia merepet aja. Daraba yadribu darba rama ya rama gini. Kita dah biasa dengar. Kita tak tahu nilai dia. Intalaqa yang taliku intilaqa. Alah sambil-sambil kentut kencing berak belajar tasrif. Tak tahu nilai. Tapi bila tengok dia orang belajar universiti punya susah pening. Wah, susah nak ingat. Kita senyum. Aku belajar ni sambil kentut nak kenal value tu lah. Kenal value tu. Tu yang kita kadang ngaji pondok tak tahu pun kita dah pandai punya. Kalau pondok punya kita pandai lah semua tu. Dia orang baru duk ngaji, dia orang ngaji universiti. Kita ngaji pondok dah hafal lah semua tu. Kita dah kerti. Dia orang baru nak ngaji. Kita dah duduk dalam kepala dah. Tu lebih dapat tarbiyah daripada kecil ni. Saya syarah kot tu sikit lah. Wa ta'limuhu al-wajibati, tu maf'ul bagi ta'lim, wa nahwaha, baca nahwa atau pada wajibat. Wajibat baca ti, jamak muannas salim mansub dengan kasrah. Nahwaha isim mufrad mansub dengan fathah. Nahwaha. Dan seumpamanya wajibat. Ajar wajibat. Bahkan yang tak wajib pun baca alif bata, baca tajwid, hukum dengung tak dengung, ajar daripada kecil-kecil. Min sa'ir syara'i zahirati. Dah baik. Nak fokus kanak-kanak ni apa?
min sa'iri syara'i az-zahirati. Daripada syariat az-zahir. Ajar dia. Bila tanya dia tak reti, wallahu alam. Ajar dia. Ni apa ni? Wallahu alam. Dia tak reti, ajar kat mulut. Wallahu alam. Kecil-kecil kita akan biasa dengar pada mulut dia. Wallahu alam. Ni kau pandai kau buat ni. Jawab. La haula wala quwata illa billah. Dah asuh dia. Kita jenuh. Nak sebut la haula wala ni. Tengok benda-benda yang Masya Allah, Tabarakallah. Satu anak-anak Arab ni kita tengok dia dah biasa dengan persekitaran yang oleh ulama' tutup guru. Kecil-kecil kita akan tengok dia punya mulut ni semua keluar ayat Quran, doa. Satu saya suka tengok kartun Arab. Kartun Arab yang cakap besar lah. Ami tak pernah faham. Tapi kalau Arab ni, kartun-kartun ni semua ayat Quran. Semua doa. Best lah. Kita jenuh mencari. Dengar kartun tu, banyaknya bagaimana? Budak-budak je. Budak-budak punya kartun tu semua ayat Quran. Kita budak-budak ni Tom and Jerry. Itu lah apa? Mickey Mouse, Upin Ipin. Betul. Kita juga kata besar betul. Itu boleh dapat. Pak Arab ni dia kartun ni semua ayat Quran ni, masya-Allah. Di hadza min ni'matillah. Kartun ni tu semua kartun ayat Quran dia. Ayat Quran dia akhlak. Mau tengok. Satu bila nak pergi kita goodbye, see you. Macam tu. Istauda'akallah. Ma'assalamah. Arjukallah, insyaallah adu'anka bi zahril ghaib. Yahfazak, ya Allahu yahfazuk. Doa. Kartun dia tu. Hidup doa. Kita betul tu. Allah. Sikit tengok kartun orang putih lah. Power Rangers. Kecil-kecil tu. Apa? Pukulan maut. Ngomong kepala otak apa? Itu apa? Siapa? Power Rangers ni. Ultraman. Agent Ali. Power Ranger gegar dah. Ya. Lagi. Aku nak jadi ni. Apa tu? Apa tak tahu, apa tak biasa tengok budak-budak itu. Saya ada pengalaman dengan budak-budak saya tengok sakit. Zaman Jali semua. Itu belakang ni zaman saya dulu. Kalau dulu sikit Ultraman lah. Zaman saya zaman TV kan, tak ada internet lagi. Apa-apa sikit, kau macam ni, jam ni, apa? Hilangkan diri. Ada satu cerita orang putih, nama dia Gemini Man. Dia ada jam dia ni tutup, dia akan halimunan, dia akan jadi Invisible Man. Dia panggil Invisible Man tu, koyak kulit tu, koyak balik. Jadi dia pakai tu kulit palsu ya. Dia tu invisible. Pula. Duk bayang semua filem-filem tu, filem-filem mengarut merepek tu. Marahnya dia hak. Pula. Pengaruh keliling persekitaran. Allah Akbar. Kita itulah tu kata akhir zaman ni makin buruk. Zaman-zaman ni dia orang lain lah pula. Dia orang lain. Saya cerita zaman saya tu. Dia orang lain. Kalau cerita dia orang tak faham saya cerita apa tu. Invisible Man apa benda. Faham? Tu faham pun tak faham. Yang ni lagi tak faham. Lain zaman lain. Satu kita tengok zaman tok-tok kita dulu. Mana ada apa benda-benda kartun UPP ni. Handset apa. Dia orang tak gaduh dengan alat tu. Ada alat canggih macam mana pun. Tak ada lah. Tasbih tekan-tekan dia pun tak mahu. Apa dia? Dia jari je. Duduk saya saja. Dia dah biasa macam tu. Satu, dia tengok matahari pun dia tahu jam pukul apa. Kita ada jam, tengok jam tak tahu jam pukul apa. Saya pun lawak bodoh itulah kan. Dia nak biasa kerja bendang. Wah, terang ni kalau pukul 10 lah. Kalau mendung ke hujan ke apa. Dia boleh agak dah pukul apa dengan kederat dia kerja. Dengan bendang dia buat berapa lapis. Dia tanam pokok macam ni. Padi dia buat apa baris. Yang tu adalah timing dia. Dia boleh tahu nak makan pukul bila, nak balik pukul apa. Dia tengok matahari tak tengok apa. Dia tengok burung ni. Ada burung ni hinggap lagi. Ni pukul apa. Dia tengok faktor alam tu dia kena jam. Tu siang, malam pun malam dia jalan macam ni. Tengok matahari, tengok bulan, tengok angin, tengok ni. Dia tahu angin barat, angin timur, angin utara. Ni tanda. Dia tengok kambing bunyi macam ni, makna macam ni. Semua tu. Kita tak kerti apa. Saja saya sebut cara tu. Yang penting syariat tu.
Satu kalau balik dalam hidup syariat macam mana? Tengok semua orang pakai purdah, semua pakai sorban, jubah. Macam mana? Kita keluar, kita perik, jadi cepera. Kenapa orang tak pakai sorban? Macam mana orang tak nak pakai sorban, masuk pondok. Dia akan rasa bersalah. Aku semayang sah ke? Kepiah betul tak? Nampak masa mula masuk pondok, apa rasa? Apa? Semua pakai sorban, semua pakai melekat. Aku pakai kepiah je. Malu tak? Kelang kabut je sorban tu. Tok semua ada tasbih. Subhanallah. Aku tak ada tasbih. Tak jadi. Kalau pergi perlih, beda. Kita pula beda. Pasal semua orang tak ada tasbih. Bahaya environment yang rosak. Mudah Allah Ta'ala bagi kita tu environment baik. Itulah duduk environment yang baik. Satu saya pun tak cadang balik Kuala Lumpur pasal dah duduk suasana macam ni. Tak mau balik. Bayang pukul 3 pagi, pukul 4 pagi dengar sebelah rumah tu. Naik duduk buah flat kan. Cing 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 cing. Masak lagi. Saya tarik satu. Pukul 3 pagi dengar. Buat burger. Cing cing cing. Tempat tu karaoke pula. Duduk nyanyi nyanyi duduk. KL, lembah pantai. Bukan tepi pantai, lembah pantai weh. Walaupun pantai tak ada tu. Asal usul saya cerita lagi panjang lah pasal apa lembah pantai. Pam tai asalnya kan. Kan pantai kan. Tempat login haji. Apa saya cerita ni? Nak cerita tu lah kan. Syara'i zahir. Kalau ajar tu macam mana? Best. Satu kita duk biasa macam saya sebut contoh. Jemaah yang kita kata tengok jemaah bayan. Biasa ikut jemaah tabligh keluar dakwah. Environment tu walaupun kat luar macam tu. Dia boleh bentuk. Macam ni. Duduk dalam masjid adab dia macam ni. Itu masjid macam ni. Ni waktu taklim. Ni waktu ni. Ni waktu adab doa makan. Dah biasa macam tu. Kau pergi mana pun macam tu lah hidup kau. Yang tu pun baru ta'awud. Beradat. Duduk tarbiyah bagus lah. Tapi bila buat sendiri, rupanya tak kuat. Belum jadi darah daging dia. Habis tinggal. Tiang kalau jadi karkun pun, kalau namanya karkun sejuk. Dah biasa keluar 4 bulan. IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Balik macam mana? Senyap. Duduk kurung dalam rumah. Maksudnya apa? Belum jadi darah daging lagi. Belum jadi darah daging. Kalau orang yang dah biasa ni, dia tak boleh. Petang ni lepas asar, kalau tak pergi ziarah orang, ajak orang masjid, tak boleh duduk. Dia apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita masjid Jumaah. Jumpa. Assalamualaikum. Dia dah biasa lah macam tu. Ta'awud. Bahkan tu darah daging dia. Jalan pun subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Tu zikir dia. Jalan je subhanallah. Alhamdulillah. Pasal tarbiyah tu. Tarbiyah tu. Kata walau sunatan. Jadi saya syarah semua tu pasal nak bagi faham tu lah kan. Kitab sampel aja. Sekalipun walau sunatan walau kana syara'i'u zahiratu sunatan. Walaupun semua syariat ataupun baca kana tu walau kana sairu syara'i' zahir tu sunat sekalipun. Contoh kat siwak. Cuma kita siwak dalam ni nak cari apa susah tu biasakan beruh gigi. Sebelum tidur gosok gigi. Bangun tidur gosok gigi. Walaupun gosok gigi yang pakai ubat gigi apa satu hal. Tapi ajarkan sunnah bersihkan gigi. Sebelum tidur, bersihkan gigi. Ajar daripada kecil. Ni tua-tua orang tak biasa gosok gigi. Bangun tidur tak gosok gigi. Sembahyang subuh tu. Amin tu dia. Bawa lewat basi. Ajarkan mandi, bersih. Apa? Biasakan minyak wangi. Mana bila boleh pakai minyak wangi, tak boleh pakai minyak wangi. Orang perempuan tak boleh pakai minyak wangi. Orang lelaki boleh pakai minyak wangi. Itu. Biasa lah mana syariat-syariat zahir. Jadi tak dapat tidak kita nak asuh. Ilmu tu kena lengkap lah kat kita. Saya sebut satu misalnya, satu hukum yang ada benda yang kita nak belajar panjang dalam kitab baru jumpa, tapi bila kita dah duduk dengan masyarakat yang tok-tok guru semua jaga syariat zahir, kita hukum zahir tu kita akan dapat free ya. Itu saya duduk nasihat dengan datuk tu, arwah tok guru masa tuan Raja Ghazali hidup lagi. Dia kalau peraturan dia punya madrasah, kalau orang perempuan nak main madrasah kena mesti mak bapak hantar. Kalau tak ada mak tak apa, bapak hantar. Mesti wali, si lelaki. Tak apa adik-adik lelaki. Pak menekan dia pun. Mesti mahram dia. Balik pun dia takkan bagi budak perempuan balik naik bas. Dia takkan bagi. Dia mesti wali ambil. Kalau main ambil itu mak dia main ambil. Tak ada lelaki. Siapa ni? Mak. Musafir seorang-seorang. Tak boleh jamak semayang. Tak boleh. Musafir pun haram dah. Dosa lah ni. Pasal kita belajar syariat tu dengan environment. Tok guru punya undang-undang tu tengok. Dia jaga syariat sampai macam tu.
Maksudnya dia takkan bagi orang perempuan kalau balik yang tak ada orang lelaki yang hukum mahram dengan dia buat balik. Macam tu. Kalau orang perempuan main naik bas turun, siap. Ya. Pasal apa? Tak ada wali hantar. Macam tu lah dia orang menjaga syariat. Saya nak cerita apa? Pasal dia dah, kita duduk environment yang sihat, duduk jaga syariat. Kita kata, ni memang syariat ni. Tapi kalau kita dah duduk biasa macam mana? Memang semua bukan naik bas sendiri. Buatkan boleh merayau pergi sana beli belah apa, ikut dan aja. Pergi luar negara, pergi Jepun, pergi Korea apa, seorang-seorang diri yang makan angin. Bayang anak dara umur 20 pergi Korea, pergi Jepun apa, Australia, seorang diri makan angin. Duit banyak, mak bapak kaya, mak bapak tak boleh ikut sekali, saudara mara tak ada, adik-adik pun seorang aja. Seorang diri. Kata dia yang penting jaga diri, kata dia. Tapi dah biasa environment macam tu. Kalau kita macam mana dah biasa macam ni, aku tak ada sahabat, aku duduk dalam rumah lagi baik. Pasal dah biasa dengan environment jaga syariat. Nak sebut kata syara'i zahir tu. Contoh misalnya, kita sebagai bapa, katalah kita sakit. Anak-anak kita banyak perempuan pula tu yang dah kahwin, contoh buat misalnya. Ni orang faham syariat. Untuk nak panggil ke anak perempuan balik, dia ada suami dia, ada anak dia kena jaga. Takkan kita sakit ni, anak-anak aku baliklah, aku nak mati lah ni. Orang jaga syariat itu. Kalau dia panggil pun ada lelaki dia. Tu pun kadang tak payah. Tak payahlah kau balik. Kau orang semua ada tanggungjawab. Yang ni yang mengajar, hak ni. Mati pun biarlah aku mati, kau tak ada sebelah aku pun, tak ada masalah. Jagalah agama kau. Aku jaga hubungan aku, tak ada. Biar aku mati, tak ada masalah kau orang tak ada tengok aku. Bahkan anak perempuan dia misalnya balik, tinggal anak-anak dia, anak-anak semua suami urus. Saya sila kena halau je. Siapa urus anak kau kecil-kecil tu? Suamilah. Engkau pergi balik, urus anak engkau tu lagi baik daripada tengok aku. Benda dia ajar syariat tu. Syariat hukum hakam tu dia ajar. Orang tak faham macam mana? Kau tak ingat mak kau dah berlaki? Macam dah tukar geran ke? Tukar geran pula. Tak faham. Syariat zahir. Nanti kata semua orang, kalau semua orang mengaji faham syariat zahir, hidup dalam jaga semua syariat ni. Tapi bila nak boleh betul-betul hidup dalam syariat tu tak tahulah, tapi semua orang kena mengaji. Itu kata walau sunatan, sekalipun sunat kasiwak. Wa amruhu, atau daripada nahyu, dan juga wajib menyuruh akan dia memayyiz ni bizalik, dengan demikian itu mamarwah. Itu bahasa mudah kita main macam kitab malas nak cari, itulah. Wa amruhu amru sabi bizalik, bizalik, siap. Faham tu sair syara'i zahirah. Kalau ni sebab amru apa macam tu, nahyu apa macam tu. Kalau ada tengok benda-benda haram apa, jangan tengok tu, tak boleh tengok. Kita orang Islam mana boleh tengok tu. Saya tengok apa orang main judi ke apa, kita mana boleh, orang Islam mana boleh main judi tu. Tu budak-budak ada main, itu dia orang tak belajar syariat. Kita tak boleh, hukum haram. Ajar syariat tu. Syariat tu. Wala yantahi wujubu ma marra ala man marra illa bi bulughi. Tak berkesudahanlah wajib, maksudnya tak habis, tak berpenghujunglah wajibnya ma marra, pada telah sebut suruh sembahyang, puasa, semua akhlak, semua syara'i zahirah tu, nahyu dan amru ala man marra illa bi bulughi, dengan baligh dia. Bila baligh, dia tak wajib dah atas waliul amri, wali kanak-kanak atau waliul sabi, tapi dia wajib atas mumayyiz nafsi, orang yang mumayyiz yang baligh tu sendiri, atas dia. Satu, kita bila baligh, mak bapak kita tak wajib atur kita dah. Bahkan kita dengan akal yang tak lagi dah baligh yang sempurna, akal yang waras, kita sendiri kena cari, walaupun mak bapak kita tak carikan untuk kita dan tak atur kita untuk pergi mengaji atau untuk ilmu atau semuanya, atau semua syara'i yang sepatutnya kita kena belajar, yang dulu dia orang tak ajar, kita baligh ya atas kita cari. Satu, selalunya yang main pondok ni dapat pencerahan macam ni. Kita memang tak dapat didikan dulu, dah main kita cari. Tapi mak bapak kita pula pelik. Apa? Tak mau balik. Hang tak mau balik ke? Duk ngaji mak, baliklah. Kalau budak tak faham, dia gaduh nak balik. Kalau budak faham macam mana? Aku nak kena mengaji ni, kitab ada, tok guru pula tak cuti, kitab dah baca. Ada orang pula masa cuti ni lah nak baca kitab macam ni, duk ngaji macam ni, mengaji sana-sana. Masa dia lagi sampai tak teringat tu mak bapak dia. Siapa? Banyak sangat benda nak belajar. Pasal dulu tak ada nak belajar, pasal mak bapak kita pun tak ajar kita.
Tu yang setiap orang kalau dapat kefahaman yang tu, tambah duduk pondok kalau memang cerdik, berakai macam tu best. Memang tak ingin nak balik rumah tu. Tapi tanggungjawab mak ayah memang ada, bukan maksudnya menafikan tu kan. Tapi dia kata dia tahu apa sepatutnya yang dia kena cari. Yang ila bibulughi. Jadi balik, siapa yang balik dia kena. Ila bibulughi rasyidan, hal keadaan yang cerdik. Cuma banyak yang ada ni dia balik tapi tak cerdik. Tu yang tak cari tu. Tak tahu. Ada pondok pun tidur. Kejut-kejut. Wa ujratu ta'limihi zalika kal Qur'ani wal adabi fi malihi summa ala bihi summa ala ummihi. Asal fiqh kita macam ni, ulama sebut berdasarkan nas apa yang dah ada. Kemudian kan jadi wa ujratu ta'limihi, dan ujrah belanja atau upah ta'limihi, pembelajaran bagi marah dia memayis apa tadi, dia belajar masuk pasti apa macam mana ni, kal Quran, seperti belajar Quran wal adab, dan semua bab belajar yang wajib tu cari guru apa ke dia, adalah fi malihi, pada hartanya. Domir tu malihi, mali memayis, ya, domir tu mali sabi, fi malihi bi mali sabi. Jadi dia masuk pasti bukan duit bapak, duit sobi. Ada ke budak-budak tu duit? Syarah dia banyak, macam-macam sebab dapat duit kan. Kadang-kadang budak-budak kecil banyak duit. Anak-anak je orang main ziarah bagi duit ni, bagi duit ni. Mak bapak dia sapu. Tu saya syarah banyak ikutlah tu. Orang ngaji lain tu. Anak, jadi duit tu guna nanti kalau nak mengaji, duit dia lah. Tapi cuma nak kata selalunya mak bapak ni dia walaupun kalau saya sendiri lah, saya tahu kau tu tapi ada tak ada, baik pakai duit aku daripada aku pergi sarau orang lain, baik aku habis dia makan, baik aku bagi anak aku ngaji. Macam tu lah. Duit dia orang, kita jagalah duit dia orang tu. Tapi asal ujratu ta'lim fi malihi fi mali sabi. Summa ala abihi, kemudian summa ala abihi. Jadi bila summa ni tertib terakhir, kalau dah anak tu dah tak ada mal, barulah min abihi. Cuma kat kita ni masyarakat Melayu bagus dia macam mana? Memang dia akan ambil daripada abi. Dan memang ulama kita dulu pun kalau ikut, memang dalam ni nas kitab macam ni. Tapi praktikal kita tengok, boleh kata tak ada mak bapak yang dia ambil belanja pengajian daripada duit anak dah. Duk tengok macam tu. Tapi kalau asal kitab, baca kitab mana pun ingat saya, dia akan sebut macam ni. Ujrah ta'lim min mali sabi. Summa abihi. Summa ala ummi. Kemudian baru mak. Kemudian ala ikut tertib nafkah. Siapa yang wajib nafkah dan wajib tu. Tapi asal kalau ikut tertib dia mali sabi tu. Mali sabi. Tapi dari segi praktikal kita tengok, tak. Biasanya dia orang akan jaga harta kanak-kanak ni, bagi harta mereka memang duit pembelajaran mengaji semua daripada duit mak ayah sendiri. Tambihun. Zakara Sam'ani fi zawjatin saghiratin zati abawaini anna wujuba man marra alaihima fazawji wa qadiyatuhu wujubu darbiha wa bihi walau fil kabira saraha Jamalul Islam Al-Bazari qala syekhuna wa huwa zahirun in lam yakhsha nusyuzan wa atlaqa Zarkashiyu nadba. Okey, tambih hadza kalamu nabihu liman qafala. Yang ni dia sikit sebut penjagaan, ada masalah yang luar biasa sikit. Dia kata telah menyebut oleh Syekh Sam'ani fi zaujatin saghiratin, pada masalah isteri yang masih kecil. Istilah isteri kecil ni bukan saiz dia kecil. Isteri kecil maksudnya belum balik. Belum balik. Boleh ke jadi isteri kita? Kanak-kanak 7 tahun boleh kahwin dengan kita? Kaedah kita dalam Islam tak ada masalah kahwin dengan kanak-kanak. Pasal yang nak kahwinkan dia ke kita tu wali dia. Dan perkahwinan pun bukan dia tahu hubungan kelamian aja. Perkahwinan ni antaranya menghubungkan dua keluarga kan. Nak hukum macam-macam hal lah. Dan antara kebolehan dalam syarak ni, kita ada isteri dan isteri kita belum balik. Bila isteri belum balik, siapa yang wajib ajar isteri tu? Hantar pergi madrasah, pergi sekolah, pergi mengaji, ajar Quran dia. Nafkah bila kita pakai baru wajib atas isteri, atas suami kepada isteri. Isteri kita tu baru umur 7 tahun, baru umur 6 tahun nak pakai kau ni. Kan? Bukan masa dia untuk dipakai lagi pun. Jadi siapa yang wajib? Itu dia yang sebut tu. Syekh Sam'ani kata,
zaujatin saghirah ni, dan dia zati abawain, masih mempunyai dua bapa. Mak bapak dia masih ada. Jadi siapa yang wajib taklim? Jadi asalnya harta kanak suami itu sendiri. Kalau tak ada harta, faham tu mak bapak ke suami. Kata dia sarraha sam'ani anna wujuba mamarra alaihima. Maksudnya wajib mamarra alaihima, kata keduanya adalah abawain atau mak bapak. Suami ini dia wajib nafkah dan wajib mengajar apa semua apabila dia pakai isteri dia. Yang tu kot bahasa dia. Pakai ni betul komah lah. Tak faham tanya lain. Pakai isteri baru wajib nafkah, baru wajib antara nafkah tu ajar. Jadi kalau kanak-kanak siapa wajib? Mak bapak wajib tanggung. Jadi atas tertib harta sobiyah tu sendiri satu hal lah. Sobiyah tu kanak-kanak perempuan tadi je lah, yang dah dikahwinkan tu. Jadi alamara, jadi wujubu mamarah alaihima. Lepas tu fazauji, fa tertib wa tarakhi, takhib. Kemudian baru suami, mak bapak lu. Jadi yang ni kita baca ialah hukum. Pasal zaman ni nak jumpa kahwin kanak-kanak payahlah. Dari segi nak buat berlaku, mungkin berlaku. Tapi kalau pergi daftar pejabat agama, sah kena maki kan. Kelulusan pun takkan dia bagi. Pasal dia akan tanya nak kahwin dengan siapa, isi orang apa. Umur 16 pun kata dia, umur 16 nak kahwin dah. Buat panggil budak perempuan tu main dulu. Memang duk tengok macam tu lah kan. Kawan-kawan saya buat ada duk kerja pejabat agama. Apa nak tengok budak perempuan tu dulu? Apa? Nak tengok layak tak layak kahwin. Pula. Kau tengok 16 saya besar, satu sikit, okey boleh kahwin. Kau tengok beleng kecil kurung nak mampung macam mana? Dia tak boleh, umur besar sikit. Pula. Kalau ikut kahwin umur 7 tahun. Lahir beranak je, sah bapak budak tu nak kahwin dengan saya. Kata dia, saya nak ustaz jadi pak mentua saya. Senang, saya nak belajar dengan ustaz, isteri saya nak belajar. Isteri itu akan jadi mak lah, mak mentua saya. Mak mentua saya kekal abadi walaupun saya tak pakai perempuan tu. Anak tu, isteri tu saya tak pakai, mak mentua tu tetap mak mentua sampai kiamat. Jadi mudahlah duduk dalam rumah, saya pergi duduk dengan mak mentua je, saya ngajar dia. Kalau tidak, saya ngorat dia lagi. Jadi supaya tak jadi hukum haram tu macam mana, dia kahwin dengan saya dengan anak dia. Takkan nak pakai anak dia umur berapa nak. Tapi hukum tu hukum saya, yang tu mak mentua saya. Dulu memang ada tu. Jadi sekarang nak buat hukum tu boleh je. Tapi melawan arus tu suku, tak payah cerita pejabat agama apa ni. Tapi kita jaga kita lah. Bukan PKP. Kita dari segi kita. Yang ni mak mentua, yang ni dah dinikahkan, yang ni sebenarnya isteri orang ni. Memang suasana ulama dulu macam tu. Tu yang kalau cerita Tok Kenali apa tu? Tok Kenali antara isteri dia ialah anak murid dia yang nak kahwin, nak jadikan Tok Kenali ni sebagai menantu, kahwinkan anak dia yang masih kecil dengan Tok Kenali. Dan bagi anak kecil tu duduk dalam rumah Tok Kenali untuk tolong masak apa kat dapur, tanpa pengetahuan isteri Tok Kenali. Sampai pernah berlaku insiden sikit lah macam mana, terpegang tangan budak perempuan tu. Isteri dia tengok, padahal bini dia. Macam tu lah. Cerita tu sahih tak sahih, tapi pernah ada dengar riwayat cerita Tok Kenali tu macam tu. Pasal anak murid tu nak sangat supaya Tok Kenali tu jadi menantu dia. Masyarakat dulu memang ada macam tu. Maksud ni jenis-jenis ni bayarlah, bahkan di istilah, dia ada apa istilah apa? Kahwin dengan anak bawah umur, budak-budak bawah umur ni. Pedofile lah. Bising lah, sekampung lah waktu cerita Rasulullah kahwin dengan Sayyidina Aisyah pun. Tukar patah sejarah. Sayyidina Aisyah ni sebenarnya kahwin dengan Rasulullah bukan umur begini. Cerita lepas-lepas supaya nak menolak tuduhan orang kafir, kita Rasulullah kahwin yang kadang-kadang apa masalah, sibuk dengan orang kafir. Orang kafir tu berdua apa dia? Dia dengan lembu, dengan babi, dengan selamba je, tak ada masalah pun. Apa duk sibuk dia nak kata ke kita? Tak ada, pada kita tak ada masalah tu. Pasal perkahwinan bukan maksud perkelaimian samanya semata-mata. Dia lah kekeluargaan maksudnya kan. Soalnya tu nak jaga syariat, jaga ukhuwah, jaga apa lagi, jaga musahabah. Baik, wa qadiyatu wujubi darbiha dan fazauji. Wa qadiyatuhu wujubu darbiha, dan qadiyahnya maksud kedaki daripada godaan Syekh Sam'ani ni wajib darbiha, pukulkan akan dia zaujah. Jadi suami ni faham
nisbah wajib ajar belanja ujrah satu hal, tapi suami wajib ke ajar? Jadi suami kan nama suami, nafkah mak bapak, tapi siapa kena ajar? Nafkah suami, nafkah mak bapak, tapi yang kena ajar suami. Pasal suami kena ajar lah isteri. Boleh faham saya buat apa? Untuk siapa yang akan bayar upah untuk ajar isteri? Bapak, mak bapak tu. Jadi bila dia tak sembahyang, boleh pukul? Boleh lah pukul pasal suami. Boleh pukul isteri? Boleh? Pasal apa? Tu dia bincang masalah bapak pukul satu hal, ni suami boleh pukul? Boleh pasal isteri. Isteri tak dengar cakap dah boleh pukul. Wa qadiyatuha kata dia wujub darbiha, wujub pukul zaujah wa bihi, dan dengan dia walau fil kabirah, sekalipun fil kabirah, walau kana wujub darbiha tu fil kabirah fi zaujah kabirah, pada masalah isteri yang dah dewasa. Isteri bila dia besar tak sembahyang, siapa kepukul? Siapa nak suruh isteri sembahyang? Suami ya? Boleh pukul. Lagi dipukul kita balik, itu satu hal. Tapi dari segi hak, tu kalau ikut Saraha oleh Jamalul Islam Al-Bazari. Dia kata macam tu. Misalnya kalau dah kahwin, isteri tu dia bukan saghirah tapi besar. Siapa nak suruh isteri sembahyang? Suami ya? Yang ku anfusakum wa ahlikum nara, antara amar ma'ruf apa, nahi munkar, umum bahasa maknanya tu. Siapa yang wajib? Suami ya, suami yang suruh ke isteri. Itu hal Allahumma salli alaihi. Dan faham tu boleh pukul pasal tak sembahyang. Pukul pasal tak tunaikan apa hak yang sepatutnya isteri kena tunaikan ke suami, itu satu. Jadi faham tu, yang tu hukukul zaujah pada isteri dia, pada suami dia. Jadi hukukillah kewajipan siapa? Hukum wajib suami juga. Itu asal tasrih oleh Syekh Bazari. Kalau Syekhuna, kata guru kami, dia tak sebut nama ni Ibn Hajar, wa huwa zahirun, kata dia wa huwa tasrih Jamalul Islam tu zahir, memang macam tu. Zahir tu maksudnya boleh tahap, disebah suruh dan boleh pukul, zahir. Zahir pun in lam yakhsha nusyuzan, jika tak takut ia suami nusyuzan akan nusyuz isteri, tak takut isteri itu derhaka. Maksudnya isteri ini tak sembahyang, suami pukul pasal isteri tu tak sembahyang. Tapi bila tak sembahyang, suami pukul, perempuan tu lari lah balik rumah mak bapak dia. Lari. Nusyuz lah nanti. Nusyuz. Dia kata kalau sampai menyebabkan nusyuz, dah pukul. Pasal tu dia dengan Allah Ta'ala. Nusyuznya isteri bukan bab hukukilah. Tapi nusyuznya isteri bab hukukil adami. Isteri tak tunai tanggungjawab suami. Jadi Syekh Ibn Hajar dia kaitkan masalah pukul selama-lama tak bawa pada nusyuz isteri tak tunaikan tanggungjawab suami. Bila isteri dah dikena pukul tak kena sembahyang, pasal isteri tak sembahyang, jadi isteri tak mau tidur sekatil. Kan masalah. Masalah apa? Tadi pukul kita, ni nak peluk kita pula. Contohlah kan, sorry sikit bahasa-bahasa bodoh-bodoh tu. Macam mana? Mampu ni tak paling muka kat suami. Saya terajarnya pula. Kan dah jadi nusyuz satu hal. Pasal apa? Pasal pukul, pasal tak sembahyang. Tadi tak sembahyang, sedap je pukul kita. Ni nak tidur nak peluk kita. Kan masalah tu. Tu macam mana? Nasihat dia, memang kena nasihat, kena cakap, pukul, tinggalkan. Pasal jika boleh buat nusyuz, kalau tak boleh buat nusyuz, pukul tu menyebabkan dia taat, pukul je lah. Itu tak ada masalah lah. Tapi kalau boleh buat nusyuz, kata Ibn Hajar, kalau boleh buat nusyuz macam ni, tak wajib pukul dia. Pukul tak ada wajib. Tapi suruh amar ma'ruf nahi munkar memang tu asal wajib. Tu atas kita kena. Wa talaqa Zarkasyiyun nadba, dan telah mengikrar, maksudnya telah menyebut oleh Syekh Zarkasyi, dia kata sunat. Maksudnya pukul tu sunat. Nak ajar isteri supaya boleh sembahyang. Satu nak cari bini, carilah bini sembahyang, siap. Senang, tak gaduh suruh dia. Bahkan bagusnya isteri tu, isteri yang suruh kita sembahyang. Kan? Punya tok laki yang tak sembahyang. Itu macam mana pula? Isteri pukul suami. Tak, isteri tak wajib ambil tanggungjawab tu atas suami. Apa kewajipan dia pada suami, dia kena tunai. Suami tak sembahyang, cakaplah, nasihatlah kita. Abang, sembahyang ni wajib. Abang tak sembahyang berdosa. Nanti masuk neraka. Dia tak mau sembahyang punya pasal. Dalam tak sembahyang tu, bini dia pakai. Selamba je nafkah apa dia bagi apa-apa. Tapi sembahyang tidak. Macam mana? Terpaksa lah layan suami tu. Kalau tidak, hukum nusyuz.
agak tak sanggup hidup macam mana? Lapor pejabat agama, suami saya tak sembahyang, suami saya judi, suami saya macam ni, saya macam ni, suami saya pakai seluar pendek, suami saya macam ni, suka tengok benda-benda tak elok, suami saya macam ni, suka melempang macam mana? Dia tak boleh nak lawan siapa? Isteri. Mana boleh nusyus? Yang tu kan bahasa sekali lalu. Macam mana? Laporlah pejabat agama, ada istilah pasah, ada istilah khuluk untuk melepaskan perceraian tersebut, perkahwinan tersebut. Itu ada pelajaran lain dalam bab munakahat. Asal dia sebut ni, tanggung atas kata suami ni baik, isteri yang bermasalah. Kalau isteri itu baik, suami bermasalah, dia ada pelajaran lain dalam bab ke depan. Lebih panjang lah, tapi tahun bila nak jumpa tak tahu. Tapi kalau kita baca ayat hari ni, taklah lama tu. Habis. Wa awal wajibin hatta alal amri bis salati qalu alal abai ta'limuhu ana nabiyana. Wallahu a'lam. Betul? Saya baca macam ni, saya syarah banyak sikit. Ada bab biasa ni. Asal ada benda kefahaman tu nak kena repair tu. Kadang tambah ngaji kalau seorang lain, bila ramai tu macam tu dia punya environment tu mengubah cara kita baca kitab sikit. Wallahu a'lam. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidaytika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa abada برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع